اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di channel Cahaya di Ufuk Timur. Pada kali ini kami akan memaparkan sebuah sejarah Islam, keunggulan dan keperkasaan tentera-tentera Islam, iaitu sejarah Khaybar, di mana ia adalah momentum bangkitnya dan bangunnya empayar Islam. Baik, kali ini saya akan hadirkan seorang ustaz yang memahami, yang sangat memiliki pengetahuan berkenaan Khaybar, dan ustaz ini kita perkenalkan nama beliau adalah Ustaz Zakaria. Ustaz Zakaria akan menjelaskan dengan details berkenaan Khaybar ini, di mana Khaybar adalah salah satu tempat yang sangat strategik di Jazirah Arab pada ketika itu. Mari kita dengarkan apa kata Ustaz Zakaria. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang saya hormati. Kuliah kita pada kali ini bertajuk The Battle of Khaybar, peristiwa atau pertempuran di Khaybar. Peristiwa atau pertempuran di Khaybar, saya ambil rujukan dari pertama, As-Sirah Syekh Imam Yasir Wadi, seorang teologian, imam, dan boleh kita kategorikan sebagai sekolah yang pakar tentang bahan sejarah Islam dan syirah perjalanan Nabi kita dan para sahabat. Kedua, dari Profesor Joel Hayward, seorang sejarawan, historian Islam, berketurunan British New Zealand, yang diakui kepakaran beliau dalam bidang sejarah dan bukti-bukti sirah perjalanan kitab. Ketiga, Syekh Maulana Ibrahim Noor, dari Sirah of Muhammad, jilid 26, The Battle of Khaybar. Beliau adalah seorang penulis unggul dalam dunia Islam. Keempat, dari hadis-hadis sahih, Al-Bukhari, perawi hadis yang cukup handal, Anas bin Malik, sahabat Nabi dan juga perawi hadis yang handal, dan Aisyah radhiyallahu anhu, isteri Nabi yang banyak merawikan hadis. Kelima, dari Hayat Al-Qulub, seorang pakar hadis dan sirah berpegangan Syiah Muslim. Walaupun beliau seorang Syiah, sirah perjalanan sejarah beliau boleh diterima pakai dan dibuat perbandingan dengan baik. Keenam, dari kitab Yaqut Al-Hamawi, seorang pakar geografi Islam. Dan terakhir, ketujuh, dari kitab Tarikh, dikarang oleh Ibrahim Ayati. Tuan-tuan boleh Google dan melihat referensi mereka, mendapat kepastian tentang kredibiliti dan keunggulan mereka dalam dunia Islam jika perlu. Peristiwa di Khaybar atau peperangan Khaybar disepakati terjadi pada bulan Mei dan Jun tahun 628 CE, kurun ke-7. Di antara tentera Islam di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad Rasulullah dengan puak Yahudi, Jews, di bawah pimpinan Usair ibn Zarim, Salam ibn Mishkam, Huyai ibn Akhtab dan sekutu-sekutunya. Tentang nama Khaybar, ada tiga pendapat kuat bagaimana Khaybar mendapat namanya. Pendapat yang pertama, Khaybar adalah perkataan Hebrew, bahasa bangsa Judaism, yang bermakna castle atau istana, kerana terdapat beberapa istana di Khaybar sendiri. Pendapat kedua menyatakan bahawa orang yang membuka Khaybar, pengasas Khaybar,
adalah bernama Khaybar sendiri, berketurunan Yahudi. Ya. Pendapat ketiga, Khaybar dari perkataan Ibrani, bermakna fort atau kubu atau benteng yang kukuh. Ada satu lagi pendapat, ini pendapat yang lebih kuat dan handal, di mana nama Khaybar sebenarnya diambil dari bahasa Melayu kuno dari perkataan apa kabar. Apa kabar orang kampung. Disingkatkan menjadi Khaybar. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Jangan percaya, ini temberang saya aja. Baiklah, kita teruskan. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga, iaitu Khaybar bermaksud benteng yang kukuh, dikarenakan kota Khaybar mencerminkan sebuah kubu yang hebat dan kukuh. Ini hanya pendapat saya, nak pegang pun boleh, tak nak pun tak apalah. Tak nak kawan lah. Baik, kita teruskan. Khaybar terletak lebih kurang 156 km atas ke barat Laut Madinah. Khaybar adalah sebuah oasis yang besar, subur dan makmur. Khaybar dianggarkan berkeluasan melebihi 200 km persegi. Khaybar memiliki punca air yang baik, dibahagikan kepada 3 kawasan penting utama atau perkampungan atau daerah penting, iaitu Al-Natat, Al-Sheikh dan Al-Khatibah. Pembahagian ketiga-tiga daerah ini terjadi secara semula jadi, nature, di mana bentuk muka bumi kawasan-kawasan ini dipisahkan oleh gunung-gunung dan basin gunung berapi. Bahkan salah satu kawasan dikenali sebagai Harat Khaybar, seluas 12,000 km, adalah jaluran gunung berapi yang terbesar di Arab dan ianya aktif, di mana letupan terakhir terjadi pada kurun ke-7 atau kurun ke-8 zaman Nabi kita. Harat Khaybar terletak dalam lingkungan kawasan Khaybar dan kota Khaybar terletak di jaluran gunung berapi hitam tersebut. Jadi tidak heranlah kalau kota Khaybar merupakan kawasan yang subur akibat daripada lahar gunung berapi dan punca air, mata air yang banyak di Khaybar. Bayangkanlah tanah Khaybar yang dirahmati Allah dengan kesuburan yang tinggi, pohon-pohon kurma menjulang tinggi ibarat Petronas Twin Tower, sumber air yang banyak sehingga 12 mata air yang besar, 17 mata air yang kecil ibarat jeram lesung di Pahang. Tambah dengan tanah-tanah rata, landai, dataran-dataran yang sesuai untuk pertanian dan prasarana penempatan yang baik. Tapi sayang, seribu sayang, penduduknya iaitu kaum Yahudi tidak bersyukur di atas anugerah Tuhan yang penuh nikmat. Pertanian adalah sumber ekonomi utama Khaybar, di mana pohon-pohon kurma dan tanaman-tanaman lain hidup subur dan mendatangkan hasil yang lumayan bagi kota Khaybar. Bahkan penduduk Khaybar membina kubu-kubu yang kuat dari batu-batu basal yang berasal dari gunung berapi yang amat kukuh dan keras. Hampir 80% daripada bangunan-bangunan ini kesan-kesan tinggalan ladang-ladang dan mata air tersebut masih berdiri kukuh sehingga ke hari ini, walaupun telah melalui satu jarak masa melebihi 1,300 tahun berlalu, tetapi tetap teguh sebagai bukti fakta sejarah menyaksikan kebangkitan Islam di bumi Arab. Baiklah, kita berpatah balik sedikit, kita time travel ke belakang sedikit. Kawasan Madinah dan ke atas, sebelah northwest, barat laut, adalah sempadan Syam, sekarang Syria. Gugusan perkampungan, daerah-daerah dan bandar-bandar seperti Khaybar, Fadak, Kema, Makna, Ila, sekarang Aqaba, Syamha, Al-Ariyat, sampai ke sempadan Syria adalah kawasan-kawasan yang dikuasai oleh puak-puak Arab pagan dari sudut politik pada kurun ke-7. Akan tetapi, dari sudut ekonomi dan sosial adalah dikuasai oleh kaum Yahudi dan Kristian. Kebanyakan kita kurang tahu tentang penganut dan agama yang sedia ada sebelum dan semasa kebangkitan Islam bermula di bumi Arab. Sebenarnya, dalam lingkungan Mekah, Madinah dan persekitaran adalah dikuasai oleh 3 kategori atau 3 agama penting, iaitu orang Yahudi Jews yang beragama Judaism berkampung di sekeliling tanah Arab berpengkalan di Khaybar. Kebanyakan Yahudi berpecah dan lari meninggalkan tanah air mereka di Baitul Maqdis, Nazaret, Bethlehem City dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kemudian golongan yang beragama Kristian datang dari Syria, Baitul Maqdis, Rom, yang berusaha mengembangkan agama Kristian ke seluruh pelosok bumi. Mereka ini evangelical. Mereka menetap di selatan Mekah, membawa ke Yaman.
Dan terakhir, puak-puak Arab pagan, penyembah berhala, agama nenek moyang mereka sejak asal, mereka adalah kaum pribumi. Bahkan paman Nabi sebelah Khadijah radhiyallahu anhu, iaitu Warakah ibnu Naufal, adalah Kristian berbangsa Ebionites yang mengamalkan perintah-perintah Taurat. Pada awal mula perkembangan Islam di bumi Arab, Islam ditentang kuat oleh 3 kelompok atau 3 puak yang terkenal, hebat dan memiliki strength tenaga manusia yang banyak dan menggugat pertumbuhan Islam di bumi Arab. Umat Islam dikenali sebagai ummah, sering diganggu-gugat oleh puak-puak tersebut. Puak-puak tersebut adalah yang pertama, puak Quraisy sendiri, dan mereka berpusat di Mekah. Mereka memiliki strength yang terbesar, lazimnya kerana mereka penduduk pribumi. Salah satu punca Nabi kita berhijrah dari Mekah ke Yathrib, Madinah, adalah kerana puak Quraisy yang menyembah berhala pagan religion berasal daripada datuk nenek mereka sering mengancam dan menyerang umat Islam. Mereka takut dan risau kepada perkembangan agama yang dibawa oleh Nabi kita. Kedua, kaum Yahudi yang berpusat di Khaybar. Kita akan sentuh lebih luas tentang mereka kemudian, ya. Yang ketiga, kaum Badwin, terutamanya Bani Ghatafan yang menetap di North East, timur laut Madinah. Puak Ghatafan adalah kaum Arab dari Bani Abash, Dubian dan Ashjar. Saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan, di mana punca dari puak dan kaum inilah menyebabkan salah satu tuduhan yang sering dilemparkan kepada umat Islam pada masa ini oleh kaum Barat dan penganut-penganut agama lain. Kononnya umat Islam di bawah pimpinan Nabi kita sering melakukan serangan dan rompakan terhadap kabilah-kabilah, karavan-karavan yang membawa barang dagangan dari Mekah ke Syam, Syria dan sekitarnya. Walhal rompakan ini banyak dilakukan oleh kaum Ghatafan dan kuncu-kuncunya yang sentiasa mengintip laluan-laluan pedagang-pedagang kabilah-kabilah dari dalam dan luar negara di bumi Arab. Mereka berpengkalan di luar Madinah dan persekitarannya, bersepah-sepah dan berpeleseran puak-puak ini di sepanjang laluan perdagangan Mekah dan persekitarannya. Banyak lagi kuncu-kuncu dan puak-puak lain yang menjalankan aktiviti yang sama. Pada masa itu, menjadi lanun padang pasir adalah satu profession yang baik dan boleh menjadi kaya raya dalam sekelip mata. One night billionaire. Puak ini boleh kita kategorikan sebagai lanun-lanun padang pasir. Ibarat macam biawak dog padang pasir. Tiba-tiba je dia muncul, dia serang, dia rampas apa yang dia suka, dia hilang tanpa kesan. Cekap dan hebat penyamun-penyamun padang pasir ni, ya. Macam cerita Alibaba Bujang Lapuk. Baiklah, kita teruskan. Sewaktu perjanjian Hudaibiyah ditandatangani oleh puak Quraisy dan umat Islam pada tahun 629 Masihi, kurun ke-7, entah kenapa mereka panggil kurun ke-7, tak faham kita. Patut kurun ke-6, kan pening kepala kita, bawa satu kurun ke depan. Kan senang kurun ke-6. Kadang ilmu dari barat ni mereka dihalau keluar dari Madinah akibat perbuatan keji anggota kaum Yahudi dan Banu Ghatafan yang melanggar perjanjian keamanan di antara mereka dengan umat Islam di Madinah. Kita sentuh sedikit sejarah awal menjurus ke arah punca-punca sebenar terjadinya peperangan Khaybar. Sebab musabab ini bergerak lebih awal dan jauh ke belakang pada masa pengepungan Madinah, iaitu peperangan Ahzab atau Khandaq. Terjadi satu pakatan sulit dan complicated di mana Bani Nadir, Bani Kainuka dan Bani Quraizah diusir dari Madinah akibat melanggar perjanjian damai di antara mereka dengan umat Islam di Madinah. Bani Nadir dan Bani Kainuka adalah keturunan daripada pendeta Aaron yang terkenal pada zaman Nabi Musa. Beliau sebagai salah seorang pendeta yang agung memegang the Ten Commandments, 10 perintah Tuhan dalam Tanakh, The Old Testament atau kita kenali sebagai kitab Taurat. Aaron the Great memang memiliki kepribadian yang mulia, tapi so-called pewaris dan keturunan beliau menjatuhkan nama baik dan keagungan beliau. Biawak-biawak ini telah melanggar perjanjian yang dibuat dengan penduduk Islam di Madinah. Mereka telah membuat satu pakatan sulit, satu komplot. Ini bukan komplot sorok gula atau beras atau seluduk rokok suria, ya. Ini komplot geng jahat untuk membunuh Nabi kita. Kalau hari ini kita kenali sebagai assassin, Black Ops. Akan tetapi pakatan sulit mereka gagal dan berjaya dipatahkan oleh umat Islam di Madinah.
Kantoi lah mereka. Kan bodoh biawak-biawak ni. Dia elok-elok senang-senang kat Madinah, boleh makan kari kambing, boleh perkena teh tarik sambil hisap rokok gudang garam, dah kena halau. Tak ada kerja, cari kerja yang tak senonoh. Buat perjanjian damai tapi mungkir. Mungkin otak mereka ni dah masuk air kot. Bahkan misi-misi membunuh Nabi kita ni bukan baru ya. Allah sentiasa melindungi Nabi kita dari banyak percubaan membunuh beliau agar agama Islam berkubur di bumi Arab. Kesudahannya, mereka yang tersungkur dan terkubur di bumi Arab. Baiklah, pelajaran yang boleh kita ambil di sini ya. Pelajaran pertama, Nabi kita ditawarkan dengan harta, kedudukan yang tinggi, bahkan ditawarkan menjadi pemimpin kalau Nabi mahu meninggalkan apa yang dia bawa dan sampaikan kepada kaum pagan Arab. Kerana puak di Mekah tidak sanggup meninggalkan ajaran datuk nenek moyang mereka. Dan puak Quraisy melihat bahawa usaha Nabi mendatangkan kesan yang positif, di mana satu persatu puak dan kaum Arab mula menganut agama Islam. Tapi Nabi menolak semuanya dan ini mengakibatkan puak-puak Arab ingin membunuh Nabi kita. Jadi upahan membunuh Nabi sudah lama berjalan. Inilah salah satu punca Nabi berhijrah ke Yathrib, Madinah ya. Di sini jelas membuktikan bahawa Nabi Muhammad Rasulullah menyampaikan agama yang benar diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta sekalian alam. Kerana Nabi tidak mengharapkan sebarang kekayaan dunia, status atau nama dan kedudukan. Bahkan beliau dihalau, dihina, dimaki, dilempar dengan batu, dituduh sebagai pendusta dan menghadapi percubaan pembunuhan yang bukan sedikit. Ini adalah bukti jelas bahawa Nabi membawa agama yang benar, bukan membawa hawa nafsu beliau seperti mana tuduhan-tuduhan yang sering dilemparkan oleh penganut agama Yahudi dan Kristian serta sekolah-sekolah dari barat. Bahkan sampai ke hari ini ya, suara-suara sumbang dan tuduhan tidak berasas ini masih banyak menyanyi di internet dan media-media massa. Tak apalah, biarkanlah si Luncai terjun dengan labu-labunya. Baiklah, kita teruskan. Kita recap sedikit peperangan Khandaq atau pengepungan kota Madinah. Sewaktu terjadinya peperangan Khandaq, atau lebih dikenali sebagai pengepungan kota Madinah pada tahun 627 Masihi ya, oleh Pakatan Tentera Musuh, Ketua Bani Nadir dan Bani Kainuka memujuk Bani Quraizah melanggar perjanjian damai di antara mereka dengan umat Islam. Dan Bani Quraizah telah berpaling tadah dan menjadi pembelot terhadap umat Islam. Biasalah, biawak kabung. Ketua Bani Nadir, iaitu Huyai Ibn Al-Akhtab bersama dengan barisan pimpinan beliau, menyertai puak Quraisy Mekah dalam pengepungan Madinah. Bahkan Bani Nadir mengupah suku kaum Arab agar memerangi orang Islam di Madinah. Bani Nadir membuat pakatan dengan suku kaum Ghatafan dengan memberikan bantuan kepada pengepungan Madinah dengan menambah 2,000 anggota tentera pejalan kaki dan 300 tentera berkuda. Mereka menjanjikan pulangan laba sebanyak separuh dari hasil tanaman mereka akan diberikan kepada kaum Ghatafan jika menang dan berjaya menumpaskan umat Islam di Madinah. Bani Nadir juga berjaya memujuk Bani Asad, puak Arab di Madinah, agar menyertai pakatan mereka menentang umat Islam di Madinah. Bahkan Bani Sulaim juga membantu tentera Confederate gabungan musuh Islam ini dengan memberikan 700 anggota tentera. Hanya Bani Amir enggan menyertai pakatan mengepung umat Islam di Madinah kerana Bani Amir menghormati perjanjian damai di antara mereka dengan umat Islam di Madinah. Pertempuran Khandaq atau pengepungan kota Madinah berjalan selama hampir 1 bulan ya, pendapat yang kuat selama 28 hari. Akan tetapi pada akhirnya pertempuran tersebut dimenangi oleh umat Islam Madinah. Tentera musuh yang bergabung, The Confederate Army, terdiri daripada kaum suku Quraisy Mekah, Bani Nadir, Bani Kainuka, Bani Quraizah, kaum Ghatafan, Bani Asad, iaitu kaum internal yang tinggal di Madinah juga terlibat, ibarat gunting dalam lipatan biawak kabung ni ya. Dan Bani Sulaim menentang umat Islam di Madinah di bawah pimpinan Nabi kita. Cuba kita bayangkan, kita buat analisis di sini ya.
Begitu punya hebat dan meriah pakatan yang dibuat oleh musuh. Sekesintaun lah ni ya. Gabungan antara puak-puak, kuncu-kuncu, teko-teko, cawan-cawan, gelas, sudu, garpu, semua mereka bawa masuk untuk menghapuskan Islam di Madinah. Nak kasih habis dan biar hancur lumat umat Islam di Madinah. Tapi kesudahannya, mereka kalah teruk di Madinah. Kan tak boleh diterima oleh akal yang sehat. Mereka kepung Madinah hampir 4 minggu. Bawa tentera hampir 11,000 orang, berdepan dengan tentera Islam hanya seramai 3,000 orang, dengan serba kekurangan, peralatan tiada makanan yang mencukupi, diserang dari semua arah, dikepung begitu lama, tapi semangat dan perjuangan umat Islam Madinah tidak luntur, bahkan semakin hebat dan kukuh. Tentera Islam bertahan, memperkuatkan benteng dan kubu mereka. Umat Islam tidak berundur walau sejengkal tanah di bumi Madinah. Tentera Islam mendatangkan satu taktik peperangan yang unggul melalui Salman Al-Farisi, ilham dari Allah. Umat Islam Madinah menggali parit di sekeliling kawasan kubu dan penempatan umat Islam. Dengan parit-parit tersebut, mempersulitkan serangan-serangan musuh, dan ini menyebabkan umat Islam mampu mempertahankan benteng-benteng dan penempatan mereka sehingga akhirnya musuh menyerah kalah. Itulah pertolongan dan janji Allah kepada umat Islam yang yakin dan berpegang teguh kepada kalimah Allah. Ekoran dari itu, Bani Nadir dan Bani Kainuka terpaksa keluar dari Madinah dengan cara tidak terhormat, being humiliated and ashamed by the Muslim in Madinah. Disinilah titik permulaan rentetan peristiwa yang membawa kepada peperangan Khaybar. Lahirnya, timbulnya rasa tidak puas hati kepada puak-puak dia. Kita tengok ya, kalau dah memang penyamun, penjahat dan keturunan beruk siamang, perangai itu tak akan berubah. Walhal apa yang buat jahat, bila kan tu rasa tak puas hati pula, dah nak membalas dendam pula. Inilah yang Allah maksudkan apabila mata hati telah tertutup, fikiran penuh dengan hasad, dengki dan dendam. Kita minta dijauhkan dari sifat semacam ini ya. Mereka ni bolehlah kita ibaratkan seperti beruk-beruk yang kehilangan pokok tempat bergayur. Baiklah, kita teruskan. Pelajaran yang boleh kita ambil di sini ya. Pelajaran kedua, sifat dan kepribadian mulia Nabi kita Muhammad Rasulullah yang memaafkan Bani Nadir dan Bani Kainuka dan puak Ghatafan. Walaupun Nabi mengalami kecederaan serius semasa peperangan tersebut, dan perbuatan keji Bani Kainuka menyerang perumahan keluarga umat Islam semasa peperangan Khandaq. It takes a great man with a great leadership to forgive the enemy with love and compassion. Sifat luhur Nabi kita Muhammad Rasulullah yang amat pengasih, pemaaf dan membawa rahmat bagi sekalian alam. Bahkan kaum Bani Nadir dan Bani Kainuka dibenarkan keluar dari Madinah tanpa sebarang gangguan. Sebaliknya, Bani Quraizah diberikan pilihan oleh Nabi kita tentang hukuman yang wajar bagi mereka. Bani Quraizah enggan menerima hukuman daripada umat Islam. Sebaliknya, meminta sekutu mereka daripada Bani Aus, salah satu puak besar yang menetap di Madinah, untuk mengadili mereka. Ketua Bani Aus iaitu Sa'ad bin Mud'ah menghukum dan membunuh lelaki dewasa dalam puak Bani Quraizah dan wanita serta anak-anak kecil dijadikan hamba. Pelajaran ketiga, Bani Amir menunjukkan satu sifat yang terpuji. Mereka tidak teruja dengan janji-janji manis dan kekayaan dunia berbanding dengan perjanjian yang dimeterai dengan umat Islam. Kalau kita hari ini bagi duit RM100 pun dah lebur janji kita. Habis semua rahsia kita cerita kat musuh. Tapi ini bukan orang Islam kat Malaysia lah. Ini orang kat London lah. Saya ambil contoh bukan orang kat Malaysia lah. Pelajaran keempat, apabila kita berdepan dengan ujian, kesusahan, kegetiran dan cabaran hidup, bertahan dan teguh memegang kalimah Allah. Berpeganglah kepada prinsip dan jangan kita goyah dan ragu. Jangan merungut dan jangan mengalah. Janji Allah pasti akan datang. Pertolongan Allah biasanya ianya datang agak lambat, terakhir, tetapi apabila sampai pertolongan Allah, ianya kekal dan mengangkat akan darjat kita semula. Ini adalah pelajaran dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang yakin dan berpegang teguh kepada tali Allah. Ingat selalu, sebagaimana Nabi kita dan para sahabat yang dikepung di kota Madinah, mereka yakin tidak berganja atas janji Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah mendengarkan satu penyampaian yang baik oleh Ustaz Zakaria, di mana kita seperti seolah-olah berada ketika itu. Dan jangan lupa saksikan video berikutnya berkenaan Khaybar ini, kerana Khaybar adalah episod yang sangat panjang dan kami akan memaparkan secara detail per setiap episod. Dan jangan lupa saksikan episod kedua kami pada akan datang dalam waktu terdekat. Kami hadirkan untuk tontonan tuan dan puan. Sekian, wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. لو كان